Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ni nombor berapa ni? Nombor berapa? Ya Allah. Dia tak nampak. Agak-agak mah kalau bawa kena menata ke mama tu je tak? Tak kerja. Lagi. Tak boleh makan puasa satu hari dah. Tunggu nak. Aduh. Tunggu. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton wanita hari ini bersiaran 9 Mei 2020. Hari ini cukup istimewa. Saya Rina dan juga Sugi akan bawakan topik yang sebenarnya dekat dengan hati penonton wanita hari ini. Dan yang pastinya apa yang kami kongsikan sebentar tadi, satu klip berkenaan dengan selebriti kita sebenarnya yang masing-masing dengan ibu mereka. Ini yang kami nak bawakan istimewa hari ini. Ibuku Inspirasiku. Rina, kalau kita cakap ibuku inspirasiku, saya kira ramai dalam kalangan kita mengambil ibu mereka sebagai wanita inspirasi pertama dalam hidup mereka, dan itu yang akan kami kongsikan bersama anda, bersama ramai rakan selebriti kita dan juga ibu-ibu mereka. Seperti yang kita tonton sebentar sahaja lagi, gelagat-gelagat rakan selebriti kita bersama dengan ibu mereka. Kita bawakan topik ini sebenarnya adalah untuk sama-sama menghargai ibu-ibu kita. Maklumlah esok bakal meraihkan sambutan Hari Ibu, dan ini sesuatu istimewa yang kami nak berikan kepada penonton setia wanita hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sampai hujung siaran kami, kerana banyak sebenarnya perkongsian daripada artis-artis mengenai ibu mereka dan mungkin kita boleh ambil sedikit manfaat itu, Rina. Banyak sebenarnya kita nak bawakan, ramai selebriti yang akan berkongsi pengalaman mereka, cara keraian sambutan Hari Ibu. Tapi sebelum tu, kita bersama dengan Abang Roy dalam segmen tajaan bersama dengan Verena. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Hai, nanti Abang Roy bukan sah nikah online. Yang sahnya perut Abang Roy musim PKP ni dah ke depan. Assalamualaikum semua, ini Abang Roy aka Abang Jamil nak cerita pasal masalah perut kepada siapa tuan-tuan yang ada masalah perut atau suami perempuan ada masalah perut macam Abang Roy. Bulan puasa takkan jadi lagu tu. Jangan pelik tuan-tuan. Musim PKP asyik berkurang. Time moreh, time berbuka kerja. Ulang alik pi dapur. Ini punca tuan-tuan. Kebetulan bulan Ramadan. Air pun kurang dalam badan. Lagilah masalah. Payah nak membuang 3-4 hari duk simpan gas dalam perut pun ni. Kalau terkentut, na'udzubillah, berjam duk cangkung sampai habis waktu sahur. Nasib baik ada Verena Lemon Tap. Kunyah-kunyah je. Kalau tak payah dah nak turun. Lemon Tap ni bantu percepat proses penghadaman dan kembalikan berat. Ideal lah Baroi. Gabungan lemon African mango, asam keping dengan kadar dos yang betul membantu melancarkan yang duk tersangkut siang-siang hari. Perut pun rasa lega, insya-Allah. Jangan duk risau, kita produk berdaftar KKM, ada GMP, nombor mal, halal JAKIM, ada testimoni. Abang Roy cadang hampa ambil satu kotak terus. Senang, tahan sebulan. Sebiji time sahur, sebiji time berbuka. Lagi bagus hampa ambil 2 kotak hari ni. Lagi jimat. Dapat free ni, lemon lotion. Boleh sapu-sapu bagi perangat. Dengan ni hand sanitizer, boleh senang nak cuci tangan time keluar pergi kerja. Dan kita hari ni ada add-on combo special licin untuk pelawasan dan free botol air Verena. Mudah je cara nak beli. Hari ni pun kita bagi free t-shirt. Special 20 orang pertama Verena Fitness Program. Cara nak beli dia boleh terus di website atau WhatsApp Star Abang Roy di 0126557204 atau nombor tertera. Sebut je nama Abang Roy, confirm dapat diskaun. InsyaAllah kita akan bantu sampai jadi. So Abang Roy tunggu apa? WhatsApp. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.
Terima kasih Abang Roy atas perkongsian yang cukup bertenaga tadi. Baiklah, seperti yang kami kongsikan tadi, hari ini kami bawakan WHI Extra bawakan anda satu topik yang cukup istimewa, iaitu Ibuku Inspirasiku bersempena dengan Hari Ibu esok. Banyak sebenarnya yang kami nak kongsikan kepada anda sebentar saja lagi, tapi kita nak berehat seketika. Dan kembali selepas ini. Wanita hari ini. Itu kat sana lah. Tak patut ingat Kak cakap kat sini tau. Kak cakap ada masa lagi tak tadi? Akak cakap lepas ni baru boleh. Oh my God. Tak dia. Wanita hari ini. Bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini, Ibuku Inspirasiku. Topik kita hari ini sebenarnya dekat dengan hati saya kerana hari ini tahun ketiga saya menyambut Hari Ibu. Macam mana pula dengan Rina? Apa antara momen-momen yang Rina ingat sepanjang daripada kecil sampai besar yang paling tak boleh lupa? Kalau nak cerita banyak tu. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat keraian Hari Ibu ni bukan kita nak raikan esok semata-mata untuk kita menghargai segala jasa dan pengorbanan ibu, tetapinya setiap hari itu adalah sesuatu hari yang istimewa. Macam saya memang berjauhan dengan ibu sebab ibu dekat Sungai Petani Kedah. Dan menjadi rutin saya setiap hari tanpa gagal mesti phone call. Video call. Video call bila dah macam habis selesai tarawih apa semua tu baru kita orang video call. Tapi setiap hari memang tanpa gagal saya akan telefon. Wah, ni anak orang kata anak soleh. Anak soleha. Okey. Tapi bagi saya pula sebab saya duduk serumah dengan mak saya. Jadi tak adalah macam isu berkomunikasi tu. Jadi hari-hari jumpa, kalau nak bagi momen untuk merindui ibu tu tak adalah sangat sebab hari-hari kita berjumpa kan. Tapi dimanjakan dengan masakan ibu saya. Sebab anak itu mungkin yang seorang anak perempuan kan. Ya, betul, seorang anak perempuan. Saya tak dapatlah tu dalam telefon ni. betul. Tapi balik Kedah pasti semeja penuh tu adalah makanan favourite saya. Dimanjakan juga. Okey, sebenarnya kami nak bawakan pemerhatian anda hari ini nak berkongsi antara rakan selebriti kita bagaimana keraian mereka untuk menghargai pengorbanan dan juga jasa ibu mereka. Dan tetamu kita yang pertama, kita akan bersama dengan Fizo Omar bersama dengan ibunya Puan Hasnah Jidin di talian sekarang ni. Hello, selamat hari. Hai Saya Fizo. tak dapat dengar. hello Fizo, dengar tak? Hai. Okey. Dengar? Sekarang ni kita ada, saya tak dapat dengar. Tak clear. Hello Fizo. Hello. Mungkin sekarang ni ada masalah sedikit, masalah teknikal. Kalau Fizo dah bersedia, Okey, baru dengar. baru dengar alhamdulillah. Okey, pertama sekali nak ucapkan terima kasih Fizo dan juga Puan Hasnah bersama kami di Wanita Hari ini. Sihat ke dua-duanya? Sihat, alhamdulillah, syukur ya Allah. Sihat semua dekat studio? Alhamdulillah. Mungkin Ibu Fizo boleh ke masuk ke dalam sikit. Tak nampak. Tak nampak ibu. Nampak. Wow, sedondon ya hari ini serba biru. Kebetulan. Saya sebenarnya tengah ada seminar ni. Lagi tinggal sekejap datang untuk live. Bekerja di rumah kan. Eksklusif. Minta maaflah curi masa Fizo dan ibu sekejap. Saya patut ucap terima kasih kerana jemput saya untuk bersama-sama hari ini. Terima kasih. Okey, Fizo, berkenaan dengan topik kita hari ini, Ibuku Inspirasiku. Pastinya Fizo adalah merupakan yang sangat rapat dengan ibu. Duduk serumah dengan ibu kan? Betul, ya saya. Okey, kita nak tahu juga macam mana agaknya keakraban Fizo dengan ibu, anak manja ke ataupun anak mak ke? Kalau request masakan tu terus dapat ke, macam mana? Dia bila bercakap pasal anak manja, anak mak ni banyak definisi lah pada saya. Tapi pada saya ni lebih kepada saya anak mak, tapi saya lebih kepada seorang anak yang menjalankan tanggungjawab menjaga ibu. Sebab tu kadang-kadang saya pun get confused dengan istilah anak mak ni. Adakah anak mak ni yang menurut kata mak 100% dan 100%, ataupun anak yang menjalankan tanggungjawab untuk menjaga ibunya. Macam saya ni, alhamdulillah saya memang self-independent. Lepas saya datang KL dulu, masa saya start dalam industri, saya datang seorang-seorang. Saya ambil masa berapa tahun? 2 tahun. Kebetulan mak saya pun single mother, so saya bawa mak saya duduk KL dengan saya untuk menjaga mak saya di KL. Alhamdulillah. So pada saya,
jolokan anak mak ni Ya. adalah satu terms yang baiklah di mana seorang anak menjaga ibu. Kalau saya pun ada anak, saya mengharapkan anak saya anak mak kepada mak dia. Ya. Okey. Mak dia boleh menjaga mak dia dengan sebaik-baik mungkin. Jadikan mak dia sebagai ratu. Jadi dahulukan mak dia dalam apa jua bidang sekalipun. Kan? Tapi dalam bahasa kita, dalam masyarakat kita, anak mak disalah ertikan. Yang menurut kata mak apa semua, pada saya itu tidak betul lah. Kan? Tapi saya rasa kita tak boleh nafikan juga sebagai anak mak, apa salahnya kalau kita ikut kata-kata mak, sebab mak yang melahirkan kita dan sebagainya dan membesarkan kita. Tapi kalau dilihat daripada Fizo sendiri kan, memang saya percaya ramai peminat-peminat memang sentiasa melihat gelagat Fizo bagaimana menghargai ibu, selalu buat surprise dekat ibu. Nak tanya dengan Puan Hasnah sendiri, kalau dari sudut pandang seorang ibu kan, bagaimana Puan Hasnah sendiri melihat Fizo sebagai seorang anak yang sangat taat kepada Puan Hasnah, selalu menggembirakan Puan Hasnah? Ya, betul. Alhamdulillah. Fizo seorang anak yang baik. Macam mana? dia ambil berat tentang mak. Memang dia anak yang baik lah. Dia jaga mak, dia jaga ibu, dia jaga adik-adik. Ya. Alhamdulillah, saya dapat anak macam Fizo. Macam anak-anak yang lain pun sama. Anak-anak yang lain semua jaga mak dengan baik. Alhamdulillah. Okey. Dan bagi Fizo sendiri, saya pasti ramai dalam kalangan kita menjadikan ibu kita sebagai inspirasi kita kan. Bagi Fizo, saya pasti dalam banyak-banyak perwatakan sifat mak Fizo, ada satu atau dua yang Fizo tertarik dengan. Apa yang boleh Fizo kongsikan? Kalau kita tanya mengenai perwatakan ibu Fizo. Dia mak ni ialah bila perubahan dulu, ingat masa kecil-kecil mak saya ni tegas. Kami adik-beradik tegas kalau tak solat ke, tak mengaji ke, kita orang kecil-kecil dulu mantungan ke, memang kena buatan. Tapi bila dah besar ni, alhamdulillah didikan mak ayah saya, alhamdulillah kami 4 beradik pun orang kata dapat menggembirakan ibulah saya. Aku businessman, adik saya lawyer, abang saya lecturer, adik saya seorang pembuat bisnes. Semua berjaya. Alhamdulillah. So bila berbalik pada karakter ibu ni sekarang ni, anak-anak macam, bukan saya seorang tau, saya mak, tapi cuma mak saya duduk dengan saya, tapi kita orang selalu berkumpul, buat mak pergi berjalan, buat surprise dekat mak. So dia jadi satu kemestian, setiap bulan mesti ada. Dan sifat mak sekarang, kita orang suka mengusik dia tau. Dia biasalah orang tua kan, benda yang dia takut lagi lah kita orang buat. Kita orang suka kacau. Itu yang sifat mak buatkan kita orang sentiasa rindu. Macam hari ni tak kacau mak lah. Dia jadi takut. Rasa tak puas ya? Okey. Fizo, di akhir perbualan kita, mungkin Fizo ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada ibu Fizo sendiri sempena Hari Ibu esok. Silakan. Itulah saya nak ucapkan selamat Hari Ibu. Pada saya, Hari Ibu ni hari-hari. Benda biasa pada saya sebab kemesraan tu rapat tu hari-hari. Macam saya jujur cakap, saya setiap hari tak boleh kalau saya tak usik mak saya tak bermanja-manja dengan dia. Pada saya Hari Ibu adalah hari-hari dan tak ada apa yang special pun di Hari Ibu sebab benda tu kita sambut hari-hari. Cuma saya nak pesan kepada semua yang menonton, ibu ni hargailah ibu. Sebab saya alhamdulillah syukur Allah izinkan saya berjaya hari ini bukan sebab usaha saya, bukan sebab saya, tapi mungkin sebab doa ibu saya. So kalau siapa yang masih ada ibu, gunalah ibu. Antara doa yang Allah tidak akan tolak adalah doa seorang ibu. Dan kita berjaya ni sebenarnya kita banyak terlupa nak meraihkan diri sendiri, meraihkan girlfriend, meraihkan pasangan, sampai kita terlupa meraihkan seorang ibu yang sentiasa dialah yang hari-hari berdoa. Doa seorang yang sangat ikhlas pada anak dia adalah doa seorang ibu. So jangan terlupa, jangan sesekali terlepas pandang hargai ibu walaupun di Hari Ibu.
Selamat hari ibu ibu-ibu semua. Sama ibu mak. Alah, sweetnya. Sweet sangat. Terima Fizo. kasih Fizo dan juga Puan Hasnah. Apapun kami di Wanita hari ini pun nak ambil kesempatan ini ucapkan selamat hari ibu kepada Puan Hasnah. Mudah-mudahan kekal hubungan dalam keluarga itu semakin erat dan semakin bahagia ya, insya-Allah. Terima kasih Fizo dan Puan Terima kasih Hasnah. Fizo dan Puan Hasnah. Assalamualaikum. Selamat hari ibu semua. Ya, terima kasih kembali. Sweet sangat ucapan Fizo tadi. Dan seperti yang Fizo kongsikan, Rina, sememangnya hari-hari adalah hari ibu. Tapi saya rasa orang kata excitement tu lebih sikit bila kita ada satu hari untuk mengiktiraf ibu-ibu di luar sana. Betul. Mungkin hari tu yang kita nak bawa ibu pergi makan ataupun nak beli something special untuk ibu ke bunga ke kan. Tapi janganlah hari itu sahaja yang dia special. Mesti hari-hari lain dia abaikan ibu. Tapi saya memang kagumlah dengan Fizo sendiri kan, sebab kadang-kadang anak lelaki ni dia suka simpan perasaan dia. Dia tak tunjuk depan orang. Tapi kalau Fizo dia zahirkan bagaimana rasa kasih sayang dia yang perlu dicontohi oleh anak-anak lelaki yang lain. Okey. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan pasangan, saya kira anak dan ibu ini. Kalau lihat macam adik dan kakak pun ada. Suka lihat keluarga ni sentiasa ceria, sentiasa happy saja. Kita nak bersama dengan Datin Suliza Salam dan juga anaknya iaitu Nur Izzati Zainal. Dah Hello. di talian sekarang ni. Hai, Assalamualaikum. Hello. Salam. Apa khabar Datin dan juga Zati? Alhamdulillah, kami sihat. Seperti Fizo dan ibunya, Datin dan Izzati juga pakai matching Sedondon. ya? Sedondon ya? Oh ya, kebetulan. Kebetulan juga, wow. Yang seronoknya ni, kita hari ini bersama dengan Izzati. Tapi ada seorang anak yang paling kesayangan tu tak ada ya? Memang anak yang paling manja sekali yang tu. Okey, jadi disebabkan kita dah ungkitkan mengenai anak manja itu, nak tanya Izzati, Izzati pernah tak terasa cemburu sebab ibu melihat Ismail sebagai anak manjanya? Okeylah, kadang-kadang tu adalah juga sedikit cemburu tu. Tapi saya rasa macam mama ada cara-cara lain untuk manjakan anak dia yang lain-lain lah. So macam anak Ismail tu kan satu-satunya anak lelaki. So manja dia cuma agak lebih sedikit. Makan pun sampai sekarang masih bersuap kadang-kadang. Manja betul. Habis pecah rahsia Ismail ya? Tapi okeylah. I mean, saya memang faham lah mama cara dia manjakan anak-anak tu semua lain-lain. So adalah nak iri hati sangat tak adalah. Okey, macam Datin kan, kalau kita tengok Datin dengan anak-anak rapat macam bukan macam menggunakan ketegasan tapi macam kawan. Macam mana menggunakan pendekatan itu untuk terus akrab dengan Mael, dengan anak-anak yang lain? Sebab dia keadaan sekarang ni berbeza dengan dulu. Kalau dulu kan kita tengok anak-anak ni sangat takut dengan mak ayah kan. Tapi pendekatan yang begitu tu kan kita rasa macam sangat janggal. So anak tak open dan kadang-kadang dia orang nak share banyak benda. Jadi kita kena jadi kawan, kita kena faham, kita kena ambil tahu dunia sekarang. Apa dia kehendak remaja, macam mana nak menangani remaja. Sebab kasih sayang tu bukan hanya kepada I sayang you, mama sayang, bukan. Kita kena zahirkan. Zahirkan tu maksudnya dari segi cuba memahami kehendak anak-anak, juga cuba faham perasaan diorang macam mana. Kita tak boleh kata macam orang tua ni selalu betul, anak-anak ni semua salah. Itu tak jugalah. Dia bergantung kepada keadaan, insya-Allah. Tapi selayaknya anak-anak wajib menghormati kedua ibu bapa itu. Setuju sangat. Izzati, mungkin tahun ini keraian sambutan Hari Ibu ni sedikit berbeza kan dalam tempoh kita berada dalam situasi PKP ini. Bagaimana mungkin situasi ini ataupun apa yang istimewanya untuk diraikan buat ibu tercinta pada keraian kali ini? Okey, mungkin selalunya tiap-tiap tahun sambutan Hari Ibu tu kami akan usually bawa mama keluar makan. Dan kita akan belikan hadiah special buat surprise mama bikin ke apa kan. Tapi tahun ni memang agak berbeza sedikit. Kita akan sambut di rumah saja. Mungkin tak tahulah, special tahun ni mungkin kita ajak mama buat TikTok lah kot sambutan ni. Mama dah ready ke mama? Kami nantikan nanti.
I'm not good at it, tapi boleh belajar lah. No Boleh problem. cuba. Just to blend with them kan. Kena buat lah. Be sporting. Datin memang sangat sporting. Saya tahu Datin memang sporting. Ya. Dan kalau kita lihat daripada video ini pun kita dah boleh lihat yang kemesraan Datin bersama dengan anak-anak Datin. Jadi di sini nak tanya jugalah Datin, ada apa satu nasihat yang Datin selalu berikan kepada anak-anak Datin yang boleh dikongsikan bersama dengan kami? Okey, saya memang nak kata tak tegas tu ada juga ketegasan saya pada waktu dan ketika yang tertentu lah. Khususnya macam bila melibatkan peradaban, melibatkan agama, melibatkan kehidupan sehari-hari dan juga masa depan. Saya akan selalu mengingatkan diorang bahawa hidup ini kita sentiasa bersyukur. Kita kena banyak muhasabah diri, jangan penting diri dan selalu tunduk ke bawah supaya kita ni di mana sahaja kita pergi, di mana juga kita berada, kita akan selalu ingat bahawa kita ni hanya hamba Allah yang serba kekurangan dan sama di mana-mana juga peringkat level, tak ada darjat lebih tinggi ke apa, seeloknya begitu, tapi dengan syarat menghormati orang lain. Macam mana kita nak diri kita dihormati. Okey, nasihat tu saya kira bukan saja untuk anak-anak Datin sendiri tapi boleh terpakai untuk mereka di luar sana ya. Apa pun terima kasih banyak-banyak Datin dan juga Izzati. Mudah-mudahan esok kerayaannya meriah ya walaupun hanya di rumah. Kami menunggu video TikTok anda. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Seronok tengok meriah ya. Sebab kalau dilihat Datin Sriza ni memang seorang ibu yang sangat sporting. Okey, jadi kita nak kongsikan sedikit mengenai sponsor bersama Reka Raya Salcom Bon Zainal. Silakan. Salam sejahtera, saya Bon Zainal. Anda bersama saya dalam Reka Raya. Sempena bulan Ramadan ni time PKP ni, saya akan berkongsi tentang macam mana kita reka gayakan baju Melayu yang kita dah ada tu, yang ni kita boleh nampakkan baru ataupun nampakkan lagi ceria lagi. Kalau baju Melayu ni memang macam mana pula. Baju Melayu tetap baju Melayu ya. Kita tak boleh nak ubah ke nak tambah-tambah saya ni. Kita kenalah kata stick berpandu pada baju Melayu yang betul, cara pemakaian yang betul. Untuk mencukupkan the whole outlook pemakaian songkok dia macam menunduk sikit muka, bukan macam ni. Songkok pakai macam ni dan kita sengitkan sikit cara pemakaian songkok yang betul. Dari segi aksesori sampingan hanky ataupun dipanggil ni kalau bahasa Malaysia sapu tangan lah boleh diletakkan di poket supaya nampak lebih menyelah lagi matching dengan songket samping dan juga songket di poket. So di sini kita dapat lihat pertama tadi tu daripada warna hitam biasa dan kita tukarkan sikit hari ni nampak ceria lagi. So we have a new look for this Hari Raya sempena Perintah Berkurung ni. Okey, sempena bulan yang mulia ni kita kenalah eratkan hubungan sesama kita dan sentiasa berhubung dengan orang tersayang. Kongsikan keberkatan bulan Ramadan ini dengan 100,000 telefon bimbit percuma tanpa bayaran pendahuluan. Tukarlah ke Salcom, dapatkannya segera. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey, sekarang kita nak bersama dalam segmen tajaan. Kita nak kongsikan salah satu produk yang sentiasa bersama kami di Wanita Hari Ini, iaitu produk V Asia. Kita nak bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Kalau dah bersedia, Datuk, mungkin kita boleh bersama-sama dengan Datuk nak kongsikan berkenaan dengan produk-produk yang ingin Datuk bawakan secara video call hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Rina? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Datuk sihat? Ya, lama tak bersiaran di Wanita Hari ini. Hari ini Alhamdulillah dapat bersiaran. Alhamdulillah saya sihat, Rina. Okey. Itu dia. Mungkin kita, pertama Datuk... kali saya bersiaran dari V Asia.
Itulah nampak suasana ofisnya. Mungkin Datuk dah lama penonton-penonton kita mungkin nak tahulah antara produk-produk yang Datuk nak bawakan hari ini di Wanita Hari Ini. Apa yang Datuk nak kongsikan? Silakan. Okey, terima kasih Rina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Kepada semua para ibu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ibu in advance, Rina. Dan Alhamdulillah saya bersiaran lagi di Wanita Hari Ini. Hari ini saya bawakan produk-produk yang semestinya mendapat tempat di hati pengguna di seluruh rakyat Malaysia. Saya kira produk biasa cukup laris di pasaran, Rina. Walaupun dalam tempoh MCO ni, tempoh PKP saya kira tahap penjualan sangat-sangat menggalakkan, yang mana pengguna-pengguna yang tak dapat beli di kedai jamu boleh beli secara online di jombai.my. Rina, kalau kita tengok visual kat kaca TV, inilah senario biasa kalau kita tengok kadang-kadang nak naik tangga pun sakit lutut, kurang bertenaga, cepat letih Dan kalau kita perhatikan dalam tempoh PKP ni, ramai di antara kita yang kurang menitik berat soal penjagaan pemakanan ni. Kita tengok kadang-kadang makan tu berlebihan, makanan yang berlemak, makan kadang-kadang masin pula, lepas tu makan makanan yang manis Dan paling membimbangkan kalau kita ambil makanan yang manis ni boleh menyebabkan macam-macam penyakit berangkat-rangkat dan sebagainya, dan sehinggalah mengganggu aktiviti harian, menjadikan pergerakan kita terbatas. Kita pun kadang-kadang susah nak solat dan sebagainya. Saya kira perkara ini amat membimbangkan dan salah satunya anda boleh menjaga kesihatan, mengamalkan pemakanan yang sihat, gaya hidup yang seimbang dengan mengamalkan Platinum Drink. Saya kira Platinum Drink ni cukup mendapat tempat di hati pengguna yang mana daripada segi tahap penjualan sangat-sangat laris di pasaran, Rina. Dan harganya hanyalah serendah RM99 sahaja. Dan istimewanya Platinum Drink ni menggabungkan herba-herba yang terbaik untuk kesihatan secara menyeluruh yang mana intibat utamanya ialah makuberry yang mana buah makuberry ni sangat-sangat subur di Mapuche, Amerika Selatan, yang mana pengambilannya dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan seseorang. Dan sebenarnya buah makuberry ini juga adalah simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan seseorang, Rina. Dan saya juga nak kongsikan dengan anda salah satu kebaikan lagi yang terkandung dalam Platinum Drink ini ialah shark cartilage, yang mana shark cartilage dapat membantu mengurangkan geseran pada sendi. Kalau kita tengok ramai di antara warga emas yang berusia 40 tahun ke atas ada masalah kadang-kadang nak naik tangga pun rasa sakit, kurang selesa, Rina. Dan kemudian kita perhatikan nak solat berdiri pun susah dan ini adalah sebenarnya permasalahan biasa yang berlaku di kalangan warga yang dah berusia. Dan pentingnya menjaga pemakanan makanan seimbang. Saya kira anda amalkan Platinum Drink ni secara teratur. Kalau bulan puasa ni amalkan ketika bersahur. Sebelum bersahur ketika perut kosong sangatlah saya galakkan, Rina. 15 hingga 30 minit dah mencukupi. Dan paling penting Platinum Drink juga telah mendapat penganugerahan Super Brand Malaysia pada tahun 2019 dan juga telah mendapat pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia. Harganya hanyalah RM99 dan promo sepanjang tempoh PKP ni, kalau ada perhatikan kedai-kedai jamu tak dibuka, Rina, tetapi anda boleh buat belian secara online di jombai.my, 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 yang mana kita potongan diskaun istimewa sehingga 20% dan juga kita berikan hand sanitizer secara percuma. Okey. Itu tentang Platinum Drink, Datuk. Mungkin Datuk juga ada produk yang boleh diwawarkan kepada penonton Wanita Hari Ini untuk mereka kekal bertenaga sepanjang hari dalam bulan puasa ni, Datuk. Okey, Rina, ni dia saya nak kongsikan apa yang saya amalkan ketika bersahur ni. Dia Cococut ni, saya kira formulasi Cococut ni sangat-sangat membantu anda yang mana yang nak berpuasa, Rina, yang ingin mengekalkan bentuk badan yang menawan ni. Anda boleh amalkan Cococut ni, Rina, sebab apa? Dalam ni ada ramuan seperti beras perak, kemudiannya sangat tinggi dengan ramuan oat oat beta glucan, dan juga kita gunakan formulasi seperti chia seed dan kalau anda beli Cococut ni akan ada 2 pack, Rina. 10 pack oat dan juga 10 pack serbuk koko yang mana anda perlu campurkan ke dalam air suam 200 ml, yang mana pengambilan Cococut ni, Rina, sangat-sangat membantu memberi rasa kenyang. Sebab apa? Ini adalah formulasi terbaru Kalau anda lihat koko ni yang sebelah kanan saya ni, kalau sebelah kiri di TV anda ni, yang mana pack koko ni oat sahaja 30 gram, tetapi manakala pack koko ni 20 gram, campurkan kedua-dua larutan ni, anda amalkan ketika bersahur yang mana mengikut kajian, Rina, pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Dalam masa yang sama juga satu kajian daripada University of Newcastle dia mendapati bahawa
pengambilan oat beta-glucan ini dapat membantu mengurangkan hormon rasa lapar. Jadi sangat-sangat baik untuk anda amalkan. Harga Cococut ini hanyalah RM38 sahaja. Seperti mana saya katakan juga ya, di Jombang kita ada promosi diskaun sehingga 25% hanya untuk tempoh MCO ini sahaja. Anda boleh dapatkan Cococut ini dengan pertukaran diskaun istimewa dan juga shaker secara percuma. Dan satu lagi Nina, produk yang terakhir ya, saya bawakan hari ini Lemon Talk. Yang mana ya, Lemon Talk ni kalau kita dah makan macam-macam ketika berbuka puasa Rina, saya kira ya, dah makan macam-macam, perut rasa sebu dan sebagainya, ini adalah masa yang terbaik untuk anda amalkan Lemon Talk. Sebab apa ya, Lemon Talk dapat membantu ya melancarkan proses penghadaman, yang mana ya dalam tempoh 4 hingga 8 jam pengambilan ni, anda akan tertandas untuk membuang segala kata kelebihan makanan tak terhadam ya, makanan-makanan berminyak yang kita makan tu Rina. Jadi secara tidak langsung dapat membantu mengekalkan bentuk badan menawan ya. Dan paling penting Rina, dalam Lemon Talk juga ada ramuan teh hijau yang dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh badan anda ya, dan harganya hanyalah serendah RM35 sahaja. Ingat Rina, kalau anda nak buat produk belian ya secara online, boleh dapati di Jombai.my. Produk-produk asal juga boleh dibeli ya di toko-toko jamu yang hampir di Shopee dan juga di Lazada secara online dengan potongan diskaun istimewa sudah 20%. Ingat Rina, sebab kalau kedai-kedai jamu ataupun anda buat belian secara online, pastikan di Asia baru beli. Sebab apa? Di Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik Rina. Itu dia. Jangan lupa hubungi sokis-sokis yang tertera di kaca TV. Dan jangan lupa follow Instagram kami, vasia.official, vasia.official. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk bersama kami di Wanita hari ini. Walaupun kita berjauhan di ofis Datuk dan juga di studio, tapi yang penting maklumat untuk produk-produk ni sampai ke pengetahuan pengguna dan juga penonton. Terima kasih sekali lagi Datuk. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Datuk Azril bersama dengan kita berkongsi tentang kehebatan produk dari V Asia. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan terima kasih kerana terus bersama kami dalam WHI Extra dan pasangan ibu dan anak seterusnya Fatin yang akan bersama kita adalah kita bersama dengan Safwan Nazri yang telah pun bersedia di talian ketika ini bersama ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Safwan. Hello. Okey, Safwan. Terima kasih sebab menjemput kami ya. Hello Aunty, hello Ibu Safwan, Puan Masliza ya. Ya, hello. Hello, hai. Okey. Alright, Safwan, kalau bercakap mengenai ibuku inspirasiku sempena hari ibu esok, kalau kita tengok dekat dalam Instagram Safwan sendiri, banyak sebenarnya video-video TikTok yang ada kolaborasi dengan ibu sendiri. Macam mana boleh rasa macam nak panggil mak lah untuk sekali dalam TikTok? Okey, actually saya buat dengan family saya dah lama buat video TikTok. Daripada zaman 2 tahun lepas pun sudah buat video dengan mak saya. Jadi saya sebenarnya suka bila saya buat video dengan family. Sama-sama dengan mak saya. Dia memang dia orang suka. Jadi saya PKP ni dia tak buat apa-apa di rumah. Jadi why not saya ajak mak saya join. Kadang-kadang saya ajak ayah saya pun join. Family saya semua join. Okey. Baiklah, kalau kita lihat dalam video-video tu memang nampak kemesraan Safwan bersama dengan Puan Masliza. Jadi nak tanya Puan Masliza, Safwan ni anak yang macam mana sebenarnya? Adakah dia anak yang suka mengganggu, mengusik selalunya? Ya, Safwan ni boleh dikatakan anak yang sangat-sangat manja lah. Dan dia pun selalu macam, memanglah dia suka happy, kacau, kacau saya, kacau keluarga lah. Dia akan ajak saya buat TikTok. Mula saya tak mau, saya tak berani lah kan. Tapi fikir dia minat, jadi saya layan je lah kerenah dia. Sporting sangat mama dia. Layan je. Bila shooting video tu mama saya tak tahu apa. Pasal cuma semua yang lepas tu mama pun apa lagi kan. Sekarang ni dah jadi rutin ya nak buat video-video yang cukup orang kata comel, mencuit hati. Ya, kadang-kadang mama yang tanya, Iwan, abang hari ni tak ada video kan? Okey, macam Safwan sendiri, kalau kita tengok remaja seusia Safwan sibuk dengan kehidupan harian, kawan-kawan ataupun media sosial dan sebagainya. Tapi Safwan memilih untuk terus dekat dengan ibu, berada di rumah bersama keluarga. Mungkin apa yang membuatkan Safwan rasa untuk melakukan perkara-perkara bersama ibu?
Yes, saya ni seorang yang self-independent juga. Saya boleh berdikari. Tapi bagi saya, kalau dapat duduk dengan ibu, waktu tambah-tambah time PKP mesti saya rasa senang. Saya rasa selesa sebab saya dapat tengok dekat-dekat. Ibu lepas tu dapat, yang paling penting dapat rasa pakai ibu hari-hari. Jadi saya rasa benda tu satu kesyukuran lah, nikmat bagi saya. Jadi why not? Memang saya patut dengan mama saya lah waktu time PKP di sini. Okey, kami berharap kemesraan anak anda berdua berterusan. Dan di sini mungkin Safwan ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu di luar sana termasuklah Ibu Safwan. Okey. Jadi mama, Hari Ibu ni boleh ucap selamat Hari Ibu kat mama. Terima kasih sebab mama kita support apa yang orang buat. Mama support, tak pernah halang untuk orang yang minat. Jadi kepada ibu-ibu kat luar sana, hargailah ibu anda. Bagi mereka masih ada, ingat mereka berkorban macam-macam untuk jadi bantu je lah. Kita nak balas segala budi yang terbaik mereka. Terima kasih, Wan. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Masliza dan juga Safwan dan kami Selamat Hari Ibu juga kami ucapkan. Selamat Hari Ibu in advance Puan Masliza. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Itu dia. Pasangan anak dan ibu yang saya kira cukup sangat rapat. Ya, rapat. Seperti yang Rina katakan, kadang-kadang anak lelaki ni tak sangat tak meluahkan perasaan mereka sebegitu banyak seperti anak-anak perempuan. Tapi hari ini rakan-rakan artis dah habis lelaki dah pecah rahsia. Okey, dan seterusnya kita akan bersama dengan Rina dan juga Datuk Prof Dr. Muhaya. Silakan Rina. Terima kasih rakan-rakan saya Sugi dan juga Fatin. Baik, kita terus nak dapatkan pandangan daripada Datuk Prof Dr. Muhaya sendiri. Bagaimana sebenarnya kita nak menghargai ibu sebab ibu inilah daripada kecil mengandungkan kita 9 bulan 10 hari, membesarkan kita, menjadikan siapa kita hari ini. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat daripada sudut seorang anak itu menghargai jasa ibu. Bersama kita Datuk Prof Dr. Muhaya Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, wah, lama tak jumpa. Lama sangat tak jumpa. Prof sihat? Sihat, syukur. Alhamdulillah. Syukur. Sebelum Rina terlupa, selamat Hari Ibu juga untuk Prof ya. Selamat Ibu. Terima kasih Rina, terima kasih kepada semua orang. Terima kasih. Kita nak terus tanyakan pandangan Prof sendiri ya. Bagaimana sebenarnya Prof melihat bahawa ibu ini antara wanita idola yang boleh kita jadikan inspirasi dalam hidup seorang anak, Prof? Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebenarnya saya nak gunakan kata-kata tagline ini. Kita didik seorang wanita, kita didik satu generasi. Sebab ibu ini memain peranan sangat penting. Bayangkan, ibulah yang mengandung dan status ibu masa mengandung mempengaruhi anak. Ibulah yang menyusu. Dan satu lagi saya nak sebut ialah ibu yang menentukan climate di rumah. Betul tak? Ya, betul. Di rumah. Jadi kalau ibu tu emosi dia sangat positif, melihat anak dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat, maka ibu menjadi role model atau contoh pada anak. Dan ibu juga guru pertama pada anak-anak. Dan kita bayangkan, dan cuba kita semua kenal ibu kita, subhanallah. Mungkin senyum. Tengok cara kita senyum, memang macam cara mak kita senyum. Betul tak? Okey? Sebab apabila kita kecil, kita buka tengah dunia dari segi doktor mata ya. Allah buat, bila budak kecil lahir, dia punya pandangan cuma lebih kurang daripada masa menyusu ke atas tu, itu je dia nampak. Tetapi yang lebih lagi, dia tak nampak. Jadi anak-anak yang lahir ni dia akan nampak cuma dia punya ibu saja. Lepas tu baru akan nampak orang lain. Allah nak suruh kita kenal ibu kita dulu. Memang masa kita lahir, Allah suruh ayah kita azan untuk kenal Allah. Lepas tu kita kenal ibu, kenal ayah. Tetapi, yang saya nak cakap di sini, salah satu amalan yang Allah paling suka, yang pertama solat tepat waktu, yang kedua buat baik pada ibu bapa. Dan ibu pun 3 kali Rasulullah sebut. Salam sebut kan 3 kali. So kalau saya nak sebut di sini ialah, selalunya orang suruh anak-anak hormat ibu. Tapi pada hari ibu ni juga saya nak menyeru pada semua ibu-ibu untuk mula menghormati dan menghargai anak-anak. Sebab saya tengok tadi Safwan, orang yang sharing dengan anak-anak masa insya-Allah sukanya kasih sayang berlimpah ruah. Sebab bahan asas di rumah kita ialah kasih sayang. Sebab kalau tak ada kasih sayang, tak ada apa-apa. So saya nak cadangkan ibu-ibu, cuba masa kita membesarkan anak-anak kita, yang pertama kita nak bina imej diri yang positif supaya kalau kita nak tahu apa kita lakukan pada anak kita, terutama bawah mereka umur 7 tahun, itulah hasil kita lihat sekarang.
Jadi sangat penting untuk Hari Ibu ni saya nak cadangkan semua yang menonton untuk memahami 5 bahasa kasih sayang supaya anak-anak memahami bahasa kasih sayang ibu dan ibu memahami bahasa kasih sayang anak supaya setiap interaksi itu akan berbuah cinta dan kasih dan lahirlah keharmonian dan keindahan rumah tangga. Apa 5 bahasa kasih sayang tu? Yang pertama ialah kata-kata yang baik. Yang kedua ialah masa berkualiti. Yang ketiga sentuhan, macam tadi tengok Datin Sulizal dengan anak dia kan berpelukan. Apa tu? Sentuhan. Yang keempat ialah hadiah yang kecil-kecil kerana ibu suka belikan brus kecil-kecil. Dan yang kelima ialah perkhidmatan. Sebab ibu tu dia sayang, anak dia suka nak masakkan. Dan juga anak-anak pun nak buat perkhidmatan yang baik kepada ibu. Dan pada hari ibu ni, kalau kita tak ada masa nak keluar dan sebagainya, apabila kita faham bahasa kasih sayang anak kita, masa tu atau ibu kita, masa tu kita fokus pada apa yang dia suka. So kalau contohnya ibu kita suka masakkan untuk kita, besar kemungkinan bahasa kasih sayangnya ialah memberi perkhidmatan. Saya kira satu tips yang sangat berguna. Saya juga boleh mengambil pengajaran daripada apa yang Prof sampaikan. Apapun, terima kasih banyak-banyak Prof bersama kami di Wanita hari ini untuk perkongsian yang paling bermanfaat bagi meraihkan Hari Ibu esoknya. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terus nak bersama dengan rakan saya kembali, Fatin dan juga Sugita, untuk kongsikan seorang lagi rakan selebriti, Prof Chef Zam. Silakan. Okey, kalau tadi kita dengar berkenaan dengan apa yang telah dikongsikan oleh Prof Muhaya, kali ini kita nak bersama dengan salah seorang Chef Zam yang mana kalau kita tengok dengan ibunya sangat-sangatlah rapat. Kalau kita tengok dalam Instagram dia, selain daripada masakan, kisah ibu dia yang dikongsikan. Memberi inspirasi kepada ramai di luar sana kan. Rasanya best juga kan Fatin, bukan sahaja biasanya ibu yang masak, ni chef sendiri. Mungkin juga itu daripada hasil ibu dia punya bakat turun kepada Chef Zam. Ya, okey, jadi kita sekarang ni akan bersama dengan Chef Zam dan juga ibu beliau Puan Cik Muhammad di talian sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Chef Zam. Hai, selamat puasa. Selamat berpuasa. Okey, baiklah Prof Chef Zam. Kami nak tahu, soalan pertama adalah adakah baju sedondon ni kenapa hari ni semua sama? Di plan sama-sama ke macam mana ni? Okey, apa pun Prof nak tahulah. Bagaimana hubungan Prof dengan ibu Prof sendiri sebagai yang pandai memasak. Ibu pun saya pasti pandai memasak juga. Jadi bagaimana hubungan anda berdua? Itu masuk TV. Sini. Okey, mak saya dah 84 tahun. Saya mak saya mula tinggal dengan saya daripada saya rasa dari dekat 20 tahun dah kot. Dan daripada dia masih larat jalan sampai sekarang dia dah tak kurang larat jalan, dan kami memang amat rapat lah. Dan hubungan kami alhamdulillah adalah kadang-kadang gaduh. Mana tu tak? Ada. Tengok tu. Adalah kadang-kadang gaduh, tapi alhamdulillah saya bersyukur diberi kesempatan untuk menjaga mak saya. Okey. Dan mungkin Chef boleh kongsikan juga. Tadi Prof berkata bahawa mak pandai memasak. Mungkin antara resepi ataupun makanan kegemaran yang dipelajari pada mak sendiri. Daging masak merah, kita panggil daging goreng merah. Wow, sedap. Dengan hati goreng, daging goreng merah dia memang dengan ayam masak merah dia memang yang pada saya terngiang-ngiang lagi lah. Tapi dah lama tak rasa kan, dia dah tak larat nak masak. Okey. Tapi memang tapi sekarang walaupun dia dah 84 tahun, kadang-kadang ada benda resepi yang kami dari Terengganu, ada beberapa resepi yang saya kurang pasti. Saya tanya dia bahan-bahannya, dia masih ingat, masih boleh bagi tahu. Yang best dia, lama saya tak rasa masakan dia. Ada satu hari tu saya balik kerja, lepas tu
pembantu rumah saya masak daging masak merah. Bila saya makan sebisik rasa macam dia masak masa saya budak-budak dulu. Rasa dia masih sama? Masih sama tak? Mek saya masak. Pembantu rumah saya masak. Rupanya dia yang ajar. Okey, baiklah. Dia ajar, dia bagi tahu ke mulut. Dia cakap masak ini, masuk ini. Menjadi. Okey. Banyak sebenarnya. Ya, magic. Terima kasih Chef bersama kami hari ini berkongsi. Selamat sikit. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Puan Cik. Jaga diri, jaga kesihatan Puan Cik. Thank you. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Di sini kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana termasuk dan juga selamat hari jadi kepada Fahrin Ahmad, host kami. Ya, kita kembali hari Isnin dengan topik. Hari Isnin berkenaan dengan dari pandangan mata lelaki, siapa lebih cerewet, wanita atau lelaki? Jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-watanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini dia